Bukan semua orang boleh. Dan disebabkan oleh itu, kluster mahkamah sekarang ni orang kata terlalu takut. Najib ni kes terakhir rayuan Najib Tun Razak ni belum ada tarikh lagi tau. Dia ada 3 kali rayuan. Mahkamah tinggi mendapati bersalah, penjara 12 tahun. Dia merayu mahkamah rayuan mengekalkan hukuman bersalah tersebut. Najib adalah banduan yang sedang berjalan-jalan sekarang ini. Sekarang ini dia tengah buat rayuan di Mahkamah Persekutuan, mahkamah yang terakhir dalam kes 42 juta SRC. Sekarang ini pergi ke mahkamah yang terakhir. Dia delaykan. Macam ni dia delaykan, tuan-tuan? Dia kata dia nak tengah nak merayu kepada menggunakan lawyer daripada Britain, Royal lawyer punya Royal whatever lah. Dia nak gunakan lawyer itu. That's why dia tengah postpone sekarang ini. Tak tahulah sama ada rayuan itu dibenarkan, postponement itu dibenarkan, tapi nampak gaya macam dibenarkan dan tidak ada tarikh khusus. Kenapa tak ada tarikh khusus? Kenapa mahkamah tiba-tiba dalam hal ini boleh pula berdolak dalik, berdakwa dakwi? Boleh pula tak bagi tarikh bila sepatutnya tarikh hari orang untuk nak orang kata apa, nak dengar keputusan terakhir itu dibuat. Kenapa? Sebab saya nak bagi tahu tuan-tuan satu perkara. Kalau dia bagi tarikh tu, dia akan didapati bersalah. Katalah dia dapati bersalah, number 1 dia tak boleh bertanding, number 2 dia kena masuk penjara esok hari juga, tuan-tuan. Terus Sungai Buloh. Tak tahulah penjara mana, tapi saya rasa Sungai Buloh lah. Terus 12 tahun start dia punya penjara dia. Perbicaraan lain dia kena lalui daripada dalam penjara, tuan-tuan. Tapi delay dulu. Dia buat rayuan kepada Ketua Hakim Negara melalui AG. Mungkin melalui AG lah, saya rasa lah melalui AG, yang saya pun tak tahu prosedur dia. Boleh pula delay, tuan-tuan. Kenapa boleh delay? Sampaikan boskur tu boleh pula pergi dengan bebasnya pergi ke Johor sekarang ni untuk berkempen. Kenapa? Sebab tak lama lagi lepas Johor ini menang saja Barisan Nasional Johor ini, pilihan raya umum akan diumumkan pada bulan Ogos seawal-awal. Ni saya nak bagi tahu. Seawal-awalnya pada bulan Ogos pilihan raya umum akan diumumkan. Sekiranya UMNO menang selesa dalam pilihan raya negeri Johor ini. Sebab kemenangan di Melaka, kemenangan di Sarawak, kemenangan di Johor itu sudah memberi indikasi jelas bahawa Barisan Nasional boleh menang di federal dengan mudah. Indikasi jelas bahawa mereka boleh menang dengan mudah. Jadi itu persoalan kita sekarang yang kita nak bawa kepada kerajaan yang ada sekarang ini. Kerajaan yang ada sekarang ni. Jadi kita kena faham situasi yang ada sekarang ni. Kita kena tahu bahawa inilah yang melanda negara kita. Okey. Saya bawakan satu video juga lagi sikit. Saya bawakan satu posting saya dekat Twitter. Kalau boleh tuan-tuan pergilah ke Twitter saya, follow Twitter saya. Ada banyak juga benda saya share kat Twitter. Ni saya share kat Twitter, tuan-tuan. Alamak. Saya nak tunjukkan satu program khas sahabat Parti Islam se-Malaysia, PAS, iaitu Perikatan Nasional telah menganjurkan satu program yang sangat berilmiah, sangat baik dan sangat berilmiah, dirasmikan oleh Ketua Perikatan Nasional itu sendiri, Presiden Pengurusi Perikatan Nasional, whatever you call it lah. Yang dianjurkan oleh sahabat PAS, satu program yang bayan, satu program ilmu bayan yang dinamakan Tarik Sis Semangkul. Alamak. Apa jadi hari ini, tuan-tuan? Apa jadi hari ini? Punyalah marah Khairuddin hari ini, tuan-tuan. Marah kenapa? Tahu marah dia. So apa dia marah? Apa yang tak marahnya? Dipersoalkan kenapa Muhyiddin Yassin buat macam tu. Dia persoalkan. Sekarang ni Khairuddin marah ni. Allah. Khairuddin pun marah. Makan malam taran saksi, Khairuddin tuntut permohonan maaf.
Seorang lipas mendesak pihak yang terlapit lagi. Kenapa aku punya sebutan terlibat dalam makan malam bersama hidangan. Tengok benda seksi macam tu terus. Hidangan tari menari mencolok mata. Menjolok mata. Colok tu lain, menjolok. Colok lain lah. Siapa tulis ni? Siapa yang tulis ni? Okay. Menjolok mata kepada pimpinan Perikatan Nasional agar tampil memohon maaf, kata Parlimen Kuala Nerus Khairuddin Ahmad Razali. Majlis sumpah itu tidak selayaknya dijadikan hidangan kepada pemimpin politik beragama Islam. Tak. Dia cerita tentang Islam ni. Cerita tentang Islam ni, tuan-tuan. Saya nak bawa satu kenyataan hari ni. Islam ke? Atau Islam tu pada waktu dan ketika yang dia orang nak buat? Sebab hari ni YB Faiz bertanya. Masihkah ada agenda hudud pada PAS? Tanya Faiz. Amanah menggesa Abdul Hadi menjelaskan sama ada PAS masih lagi meletak hudud dalam agenda mereka atas baliknya. Anggota Jawatankuasa Amanah Faiz Fazil berkata pendirian sebenar PAS dinyatakan ekoran dakwaan dibuat pengurus CPN Muhyiddin Yassin seperti dilaporkan media semalam. Dakwaan Muhyiddin Yassin itu adalah serius, katanya dalam kenyataan dikeluarkan hari ini. Semalam Muhyiddin memberitahu bagaimana PAS kini tidak lagi bercakap mengenai isu potong-potong sepanjang dia menjadi Perdana Menteri pada sepanjang 2020. Kenyataan itu dibuat Muhyiddin pada malam majlis makan malam bersama masyarakat Cina Johor Bahru menjelang pilihan raya negeri baru-baru ini. So maksudnya sewaktu menjadi kerajaan, ini untuk orang-orang PAS dan juga fanatik PAS dan juga pengikut PAS, walaun tit semua. Maksudnya daripada mereka mula-mula menjadi kerajaan pada April, Mei, whatever 2020, sampailah sekarang dua Perdana Menteri telah bertukar. Tak pernah sekali pun agenda hudud itu dibawa ke hadapan. Tak pernah sekali pun agenda hudud itu dibawa ke hadapan. Bukan saya kata saya menyokong agenda tu nak dibawa ke hadapan, tetapi kalau saya tak bawa ke hadapan, PAS kenapa tak nak bawa ke hadapan? Dan apa jawapan Tuan Ibrahim Tuan Man bila dibawakan benda ni? Apa pendirian Tuan Ibrahim Tuan Man? Yang dulu kalau kita kata tunggu dulu bab hudud ni, kita kena bincang, kita kena berhalusi, sampai ada ulama PAS tu, Ustaz PAS kata nak kena tanam dengan jirat Cina tu. Sekarang ni Tuan Ibrahim Tuan Man nak tanam dekat mana, tuan-tuan, saya tanya. Tuan Ibrahim Tuan Man ni kita nak tanam kat mana? Dekat jirat mana kita nak tanam Tuan Ibrahim Tuan Man ni, tuan-tuan? Sebab Muhyiddin Yassin kita nak tanam kat mana, tuan-tuan? Saya nak tanya, nak tanam dekat mana? Nak tanam dekat mana dia orang ni? Tuan Ibrahim Tuan Man tolak jawab status agenda hudud PAS. Timbalan Presiden Tuan Ibrahim hari ini mengelak daripada menjawab isu hudud ketika beberapa pimpinan Perikatan Nasional mendakwa mereka tidak lagi bercakap mengenai setelah menjadi kerajaan. Ditemui media di Kota Baru, Tuan Ibrahim sebaliknya meminta media menumpukan soalan kepada isu air dan tandas sesuai dengan tujuan lawatan rasminya. Kau datang kat situ nak rasmi tandas ke? Sampaikan isu air dan tandas itu lagi utama daripada menjawab isu hudud, tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Di mana hilangnya seorang pejuang Islam dan Melayu kita? Di mana isu hudud diketepikan, sebaliknya meletakkan tandas itu lebih tinggi daripada hudud. Jirat mana kita nak tanam dia, tuan-tuan? Jirat mana kita nak tanam dia lepas ni? Ustaz yang dulu kata nak tanam kakwan dekat jirat Cina tu, saya nak Ustaz ulang balik kenyataan itu. Nak tanam Tuan Ibrahim dekat jirat mana, tuan-tuan? Ustaz nak tanam dekat jirat mana? Isu tandas itu lebih utama dari bercakap tentang isu hudud. Dekat jirat mana kamu nak tanam Tuan Ibrahim Tuan Man ni? Ustaz, tolong jawab, Ustaz. Orang PAS, tolong jawab, orang PAS. Dekat jirat mana? Dekat mana? Ini, tuan-tuan, saya kata, saya bawa balik isu. Ini bukan masalah Islam, bukan masalah hudud. Ini apabila kita gunakan Islam itu sebagai produk untuk nak dijual. Produk nak dijual, maka keluarlah dalil-dalil palsu, hikayat-hikayat merong mahawangsa untuk nak melakukan produk yang nak jual. Keluarlah hadis-hadis palsu, dalil-dalil palsu untuk dia nak tunggang agama sebab nak jual produk dia. Apa produk dia, tuan-tuan? Politik dia. Politik dia. Serban, jubah, tasbih di tangan tu semua mainan.
Semua hanyalah mainan dan semua hanyalah lakonan semata-mata. Jadi yang bawah-bawah ni tuan-tuan, yang bawah-bawah ni yang dok ta'assub, yang ta'assub sangat dengan tok guru, tak boleh kita menentang ulama dan tok guru Iswardi, dia kata. Siapa menentang ulama? Siapa menentang tok guru? Saya dah kata hadis menyebut antara 3 golongan pertama masuk neraka, yang salah satunya adalah ulama. Ulama su'. Siapa dia ulama su'? Ulama yang jahat, tuan-tuan. Menggunakan dalil-dalil untuk kepentingan peribadi dan kepentingan dunia dia. Ni golongan-golongan ni. Ni golongan dia. Inilah dia mereka yang berlaku demikian, yang cuba untuk nak menayangkan Islam kononnya dialah yang paling baik, tapi hakikat sebenar mereka lah yang merosakkan agama. Tandas terlebih utama daripada jawab soal hudud. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, saya kata, saya nak bagi tahu, saya nak sedarkan rakyat Malaysia kita ni bahawa apa yang kita sebut sebagai Melayu, sebagai Islam, itu semua hanyalah produk-produk yang dia nak jual. Dan jangan terpedaya dengan apa yang dia orang kata ni. Tengok, Zahid Muhyiddin janji perpaduan Melayu Islam, rupa-rupanya ini orang Melayu. Zahid Melayu, Islam, apa nama, si Muhyiddin Yassin Melayu Islam, Hadi Melayu Islam. Mana ada Cinanya? Tapi kenapa mereka tak boleh bersatu, tuan-tuan? Kenapa mereka tak boleh bersatu? Tak ada pun Cina dekat situ. Yang kononnya nak memecah belahkan Melayu, tak ada. Perikatan Nasional dulu semua kerajaan Melayu. Adalah 2-3 kerat MCA kat situ, tapi majoriti 90% Melayu. Presiden UMNO mendakwa Presiden Muhyiddin Yassin menjanjikan perpaduan atas nama Melayu Islam untuk mendapat sokongan bagi menjadi Perdana Menteri 2 tahun lalu. Dia berkata, saya yang mahu menyokongnya jadi Perdana Menteri bagi menggantikan Dato' Mahathir yang meletak jawatan. Lalu dia pun jadi Perdana Menteri. Tapi dia kata, bagaimana proksi-proksinya berusaha gigih memujuk wakil rakyat bukan PH, termasuk daripada UMNO agar menyokongnya jadi Perdana Menteri. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, yang ini, kenyataan Zahid ini sekaligus menafikan dakwaan Muhyiddin Yassin bahawa dia tidak pernah bercita-cita jadi Perdana Menteri. Dia tidak pernah melobi jadi Perdana Menteri. Zahid sendiri kata bahawa Muhyiddin Yassin datang kepada dia dan proksi, saya tahu siapa, Azmin Ali, datang kepada UMNO untuk meminta supaya dilantik Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Kerana pelan untuk menjatuhkan dia. Jangan anggap kejatuhan Pakatan Harapan itu berlaku secara tiba-tiba, secara unnatural. Dia natural, dia plan, dia dirancang. Dirancang sebegitu rapi dan sebegitu rupa untuk menjatuhkan Pakatan Harapan. Kenapa, tuan-tuan? Untuk memastikan mereka terus berkuasa, tetapi mereka lupa selicik-licik mereka, UMNO lagi licik. Selicik-licik mereka, UMNO lagi licik daripada mereka. UMNO lagi licik daripada mereka. Dan akhirnya, apa jadi pada pengkhianat-pengkhianat ni? Saya nak cerita salah seorang pengkhianat ni lah. Siapa ni, tuan-tuan? Kak Niza. Apa khabar Kak Niza? Kak Niza ingat saya lagi tak, Kak Niza? Alah, takkan Kak Niza tak ingat. Haniza Talha. Kak Niza ingat tak? Ingat tak? Siapa yang bawa Kak Niza pergi bergambar zaman tahun 2008 dengan suami Kak Niza? Kau ingat Kak Niza dengan saya? Kita kawan. Saya kenal suami Kak Niza ni. Saya kenal suami dia, saya kenal dia, saya kenal anak dia. Daripada PKR, Parti Keadilan Rakyat, dia melompat pergi ke Bersatu. Daripada Bersatu, sekarang ini dia masuk PBM. Sekarang ini dia jadi Niza ni, dia akan jadi pengarah pilihan raya PBM. Haniza Talha dah jadi pengarah pilihan raya PBM. Tak kisahlah, itu rezeki masing-masing. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, PBM ni lepas ni ke mana? Sebab apa? Kenapa dia pergi PBM? Kenapa dia tak boleh stay dekat Bersatu? Sebab dekat Bersatu tu dia dah ada klik-klik dan kelompok-kelompok dia sendiri. Dan pengkhianat-pengkhianat ini, kalau dia tak ada jawatan tinggi dalam kerajaan, dia nobody. And then di kerajaan di Selangor, dia pembangkang. Haniza ni pembangkang. Dia adalah pembangkang. Dia parti PBM. Dan di Selangor dia tak ada apa. Tak ada jawatan, tak ada apa, tak ada kedudukan. Dia pembangkang. Dan sekarang ini PBM adalah pro Barisan Nasional. Sedangkan bos dia Azmin dengan Zuraidah berada dalam Perikatan Nasional Bersatu. Adakah mereka sekufu? Akhirnya, ingat tak, kalau siapa yang ikut live saya daripada dulu, saya akan kata, saya kata apa dulu? Tuan-tuan,
saya nak bagi tahu, pengkhianat ini takkan pernah dipercayai. Orang takkan pernah percaya pada orang yang khianat. Sebab sekali kita boleh khianat dengan kawan kita 20 tahun, takkan aku baru kenal dengan kau aku boleh percaya. Kalau kawan 20 tahun kau boleh tikam belakang dengan selamba, aku ni yang baru kenal kau, takkan aku nak percaya. Dan itu yang berlaku kepada pengkhianat-pengkhianat di dalam Bersatu dan PBM ni, tuan-tuan. Sayonara saya ucapkan.